Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Mangga akan mengupas tentang tajuk kesan ekstremis dalam tamadun Islam. Dalam kajian ini menceritakan tentang peristiwa dan merumuskan kesan-kesan yang dihadapi oleh orang Islam daripada golongan ekstremisme. Kajian ini menyentuh tentang latar belakang pengertian diikuti dengan kesan ekstremisme. Melalui kajian ini juga terdapat dua responden mempunyai pandangan tersendiri tentang golongan ekstremisme. Seterusnya, dapatan kajian merumuskan bahawa mengambil tahu tentang golongan ekstremisme ini terhadap daripada pelbagai golongan membawa kesedaran yang besar tentang bahayanya mendalami ilmu agama dengan taksub sehingga bercanggah dengan ajaran agama yang betul. Kajian ini juga adalah mencari sesuatu ilmu dan fakta mestilah berdasarkan sumber atau rujukan yang betul dan benar. Assalamualaikum dan hai, saya Nurul Huzaimah dan saya akan terangkan tentang objektif kajian ini. Melalui kajian ini, kami dapat mengenal pasti kesan perbuatan ekstremis terhadap tamadun Islam selain memberikan imej buruk terhadap masyarakat Islam yang mungkin akan membangkitkan Islamofobia. Seterusnya, mengetahui tentang kepelbagaian fahaman ekstremis yang mempunyai tujuan beragama yang sama tetapi menggunakan cara yang berbeza dengan membandingkan kefahaman golongan masing-masing. Dan seterusnya ialah untuk mengukur tahap kefahaman masyarakat tentang agama Islam yang sebenar dan juga agama yang disyorkan oleh ekstremis dan juga media melalui responden. Assalamualaikum, nama saya Puteri Ariani. Saya akan membentangkan pelaksanaan tindakan daripada kajian kami. Kejadian serangan Westminster 2017 adalah kes yang amat popular pada ketika itu. Daripada kajian ini, saya mengambil daripada berita RTM pada 4 tahun yang lalu. Selain itu, pelaksanaan kajian yang digunakan adalah dengan melayari internet di mana terdapat informasi berkenaan dengan kejadian tersebut seperti di laman web Wikipedia, Utusan Borneo, BBC Indonesia dan sebagainya. Seterusnya, Fifi Syahira akan membentangkan pelaksanaan tindakan kedua iaitu Taliban menguasai Afghanistan. Taliban menguasai Afghanistan. Selain menggunakan internet untuk mendapatkan maklumat, kita boleh mendapatkan daripada berita dan surat khabar yang banyak menerangkan maklumat yang kami ingin dapati. Ramai yang mengetahui info ini daripada berita dunia yang banyak menceritakan tentang khawatirnya bahawa Taliban akan mencipta kestabilan di wilayah Pakistan Barat Laut di dekat perbatasan dengan Afghanistan. Contoh-contohnya yang kita boleh dapati, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Muhammad Irfan bin Muhammad Noor dan saya akan membentangkan pula tentang dapatan hasil kajian kami yang bertajuk kesan perbuatan ekstremis terhadap tamadun Islam. Dapat kita lihat pada zaman kini, kebanyakan perbuatan ekstremis akan dikaitkan dengan tamadun Islam, sama ada umatnya atau agama Islam itu sendiri. Apa yang terjadi kesan daripada ideologi yang seperti ini ialah aspek-aspek kehidupan seorang Muslim itu akan terjejas, dan 3 aspek terbesar yang terjejas di dalam kehidupan seharian seorang Muslim ialah aspek sosial, ekonomi dan keselamatan seseorang itu. Umat Islam yang terjejas daripada kesan perbuatan ekstremis bukan sahaja di dalam negara, malah di serata dunia. Jika kita lihat pada poster yang di sebelah, terdapat 3 contoh yang saya beri. Yang pertama, daripada aspek sosial. Sebagai contoh, seseorang yang beragama Buddha yang memilih untuk memeluk Islam selepasnya akan dipandang serong dan dianggap sebagai pengkhianat bangsa oleh kawan-kawan serta ahli keluarga mereka sendiri. Daripada segi ekonomi pula, di luar negara, kita dapat lihat banyak kejadian-kejadian yang telah menimpa umat Islam yang menyebabkan mereka tidak dapat bekerja ataupun didiskriminasi hanya kerana mempraktikkan
agama mereka ataupun aktiviti keagamaan Islam itu sendiri. Dan yang ketiga, keselamatan umat Islam itu sendiri sangat terancam kerana umat Islam telah pun dianggap sebagai pengganas. Tidak kira sama ada mereka mempunyai salah ataupun tidak. Tidak kira sama ada mereka terlibat ataupun tidak di dalam mana-mana aktiviti keganasan yang telah berlaku. Sebagai contoh, pihak Israel telah melakukan pengeboman berturut-turut kepada Gaza dan rakyatnya yang menyebabkan banyak kecederaan dan kematian. Malah aktiviti pengeboman ini dilakukan walaupun Gaza sedang menghadapi situasi yang sangat teruk akibat COVID-19. Ramai penduduk Gaza yang tidak bersalah tidak diberikan peluang walaupun menghadapi kekurangan bekalan air, bekalan makanan dan juga ubat-ubatan. Ketiga-tiga contoh yang telah saya beri mencerminkan situasi kesan daripada perbuatan ekstremis terhadap tamadun Islam. Daripada hasil dapatan kajian ini, kami berjaya mendapatkan 2 orang responden, iaitu seorang wanita beragama Islam dari Malaysia dan juga seorang lelaki yang bukan beragama Islam dari Qatar. Pendapat daripada responden pertama, iaitu seorang wanita beragama Islam dari Malaysia, mengatakan bahawa kesan perbuatan ekstremisme memberikan kesan dari segi ekonomi, sosial dan juga keselamatan. Dia mengatakan pihak media sering menggembar-gemburkan tindakan ekstremisme menyebabkan berlakunya Islamofobia di kalangan orang Barat. Tambah beliau lagi, orang Islam juga didiskriminasi dengan tidak dibenarkan untuk menutup aurat sekiranya ingin mendapatkan pekerjaan. Kiranya orang Barat melihat pakaian seperti jubah atau nikab secara umum, mereka akan disisihkan dan menjauhkan diri daripada orang tersebut. Terusnya, pendapat responden kedua daripada seorang lelaki yang bukan beragama Islam dari Qatar berpendapat bahawa agama Islam adalah sebuah agama yang sedang berkembang dan berubah mengikut zaman. Bagi beliau, tiap agama perlu ada untuk meneruskan kehidupan. Secara kesimpulannya, dalam melaksanakan kajian ini, pelbagai kaedah telah digunakan untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang perbuatan ekstremis yang telah menjejaskan persepsi dunia terhadap tamadun Islam. Namun begitu, terdapat beberapa perkara lagi yang perlu diperbaiki, seperti menambah bilangan bacaan dan bilangan responden. Bilangan bacaan dapat ditambah dengan mengambil buku-buku dan bahan-bahan bacaan berkenaan tindakan ekstremis di perpustakaan atau di dalam internet. Hal ini dapat memastikan setiap fakta dapat diperoleh daripada sumber-sumber yang dipercayai dan lebih tepat. Selain itu, kita juga boleh bertanyakan maklumat tentang ekstremis kepada pihak-pihak yang berautoriti untuk mengelakkan sebarang pengambilan maklumat-maklumat palsu daripada medium lain. Akhir sekali, kita juga boleh menambahkan jumlah individu yang disoal selidik supaya kita mendapat maklumat yang lebih tentang pandangan mereka mengenai kesan daripada kegiatan ekstremis di kalangan masyarakat Islam.